Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Alhamdulillah bertemu kita pada pagi ini untuk meneruskan kelas kita seperti biasa. Okey, tanpa melengahkan masa sama-sama kita mengambil kesepakatan di kelas ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Muallim harap semua bersedia dah dengan bacaan doa mula belajar. Okey. Mari teruskan untuk pada hari ini kita akan belajar unit 5. Unit 5 masih lagi dalam bidang Al-Quran, unit 5 bacaan lin halaman 21. Halaman 21. Okey. Pada hari ini kita akan meneruskan pengajian untuk mengenal macam mana bacaan lin. Bacaan lin. Okey. Teks kamu halaman 21. Okey, sebelum tu mana sama-sama kita tengok slide yang muallim sediakan. Slide yang muallim sediakan. Okey. Slide yang muallim sediakan berkenaan dengan bacaan lin. Okey, mari kita kenal dulu apa itu pengertian lin. Okey. Lin itu sendiri bermaksud lembut. Okey. Bermaksud lembut. Okey. Ia berlaku pengertian maklin. Ia berlaku apabila sifat lin bertemu dengan sukun yang mendatang. Bertemu dengan sukun yang mendatang, huruf sukun atau tanda mati yang mendatang. Apakah dia sifat lin? Apa itu sifat lin? Sifat lin adalah sifat yang lembut bacaannya. Lin ialah sifat bacaannya lembut. Maklum cakap awal tadi, lembut bacaannya. Ia berlaku apabila huruf waw atau ya, dia ada dua huruf waw dan ya yang sukun dan huruf sebelumnya berbaris atas. Huruf waw atau ya sukun, bertanda mati, hurufnya mati dan huruf sebelum huruf waw atau ya ni berbaris atas, fathah berbaris di atas. Okey, apakah dia sukun yang mendatang? Apakah ia sukun yang mendatang? Ini tanda mati yang mendatang. Okey, sukun yang mendatang adalah sukun yang kita datangkan ketika wakaf. Kita nak berhenti, dia jadi sukun, dia mati bacaan tersebut. Kalau contoh ayatnya tak mati, barisnya hidup, barisnya mungkin baris fathah atau baris kasrah atau baris-baris lain, tapi disebabkan kita nak berhenti, kita nak wakaf, ia jadi sukun. Itulah dipanggil sukun yang mendatang, yang mana huruf akhirnya asalnya berbaris, asal huruf berbaris, tapi sebab kita nak wakaf, kita nak berhenti, ia jadi sukun, ia jadi mati. Ia hanya berlaku ketika wakaf sahaja. Ia berlaku ketika wakaf sahaja dan maklin cara baca dengan cara lembut dan kadar harakatnya 2, 4 atau 6. Kadarnya 3. 2, 4, 6. 2 cara. Apa ni? 3 cara. Boleh baca dengan 2 harakat, 4 harakat dan 6 harakat yang paling panjang. Okey. Maklin. Ni. Sukun yang mendatang, huruf waw dan ya atau ya. Huruf lin, huruf baris fathah, huruf ya dan atau huruf waw sebelum huruf waw dan ya ni berbaris fathah. Okey. Jom kita tengok contohnya di buku teks kamu, di buku teks kita. Okey.
Tengok kat sini. Tengok teks halaman 21. Okey. Contoh yang pertama. Contoh ya, waw. Contoh yang pertama, waw. Sebelum huruf waw berbaris fathah. Yaumi. Yaumi. Lembut je. Yaumi. Yaumi. Ni. Sebelum huruf waw berbaris di atas. Okey. Tengok ni. Sebelum huruf waw, ya berbaris di atas yaumi. Kedua, sauti. Sauti. Sebelum huruf waw, sad berbaris fathah. Kita tengok. Ni jadi dia asalnya inilah maksudnya sukun yang mendatang. Sukun yang mendatang. Tengok ni huruf fa. Asalnya berbaris tapi sebabkan kita nak wakaf jadi hukumnya lin. Wa amanahum min khawf. Min khawf. Ni sukun yang mendatang. Sebab panggil sukun mendatang sebab asalnya ia berbaris tapi sebabkan kita nak wakaf ia jadi sukun. Itu yang dimaksudkan dengan sukun mendatang. Okey, kita tengok pula contoh ya. Contoh ya. Ya, sama kaedahnya sebelum huruf ya berbaris fathah. Itu tanda lin. Ghairu. Tengok ni, sebelum huruf ya berbaris fathah. Khairun. Khairun. Alaihim. Ara'aita. Sama, semuanya sama. Sebelum huruf ya semua berbaris fathah. Itu tanda lin. Okey. Sebelum huruf waw dan sebelum huruf ya ada baris fathah, baris atas. Itu adalah maksudnya, itulah maksud huruf lin, tanda huruf lin. Okey. Cara bacaannya tadi ketika wakaf boleh dibaca dengan 2, 4 dan 6 harakat. Baca 2 atau 4 atau 6 atau 2, 4, 6 harakat. Dibaca 3 kaedah tu. Kita nak baca 2 ke, kita nak baca 4 ke, atau kita nak baca yang paling panjang 6 harakat. Okey, ketika wasal. Wasal ni bermaksud terus, kita nak sambung. Tidak boleh dibaca panjang, hanya kekalkan sifat lin sahaja. Kita baca 2 lah. Kita baca biasa je, kekalkan sifat lin. Lin bacaannya lembut. Ni tengok ni ada pengertian sikit. Lin lembut pada sebutan huruf waw atau ya sebelumnya berbaris fathah. Sebelum huruf waw atau ya berbaris fathah. Okey, tengok ni. Huruf ya yang berbaris fathah yang menjadi sukun mendatang. Falyabudu. Ya, baca yang ni. Li'ila fi Quraisy. Ni adalah sukun yang mendatang sebab kita wakaf. Falyabudu rabb hadzal bait. Ni kita wakaf jadi sukun mendatang. Okey. Untuk hari ni sekadar ini dahulu kenalan untuk bacaan lin. Kalau ada apa-apa persoalan kita bertemu pada sesi Google Meet pada hari Selasa. Okey, insya-Allah mudah-mudahan kamu boleh faham. Wallahu a'lam. Kita tangguh kelas kita pada pagi ini dengan baca tasbih kafarah dan suratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.